Cinta apa? Cinta aku. Cinta aku. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbil azim wal rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat bersama dengan satu grup ataupun kumpulan pemuda-pemuda soleh. Pada malam ini dalam satu tazkirah online. Moga-moga insya-Allah segala-galanya bermanfaat untuk iman kita di akhir zaman ini insya-Allah. Sesungguhnya tidak ada suatu cinta yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bercinta dengan makhluknya, melainkan kita mencintai kekasihnya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sendiri menganjurkan kita untuk kita mencintainya. Bahkan mencintai Nabi itu ialah merupakan tuntutan kepada iman. Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam syurga nanti. Syurga ialah merupakan kehidupan penghujung dalam kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat nanti. Tidak ada pengakhiran kepada kehidupan kita, melainkan pengakhiran kehidupan kita ialah kehidupan yang kekal selama-lamanya, ataupun disebut dengan kehidupan di alam abadi. Maka Nabi SAW menyebut dalam hadis yang saya bacakan tadi, iaitu sebuah cinta yang hakiki. Maknanya cinta hakiki
yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bercinta dengan makhluknya ialah kita bercinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang saya bacakan tadi, Nabi sebut man ahabbani kana ma'i fil jannah. Di dunia ini kita semua tidak pernah melihat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali insan-insan pilihan yang diperlihatkan Rasulullah kepadanya melalui mimpi atau sebagainya. Tetapi kebanyakan daripada kita hampir-hampir tidak pernah pun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup di zaman terawal akhir zaman. Kita hidup di zaman terakhir akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah nabi yang disebut dengan nabi akhir zaman. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebut perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kiamat. Alhamdulillah. Yahdina wa yahdikumullah. Perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kiamat ialah seperti asar dan terbenamnya matahari. Kalau sehari itu mengambil masa yang panjang daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, itu perumpamaan kehidupan Bani Adam di dunia ni. Itu perumpamaan kehidupan Bani Adam di dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehinggalah Nabi SAW dibangkitkan sebagai Rasul. Maka dibangkitkan Nabi SAW di atas garisan umur Nabi cukup 40 tahun. Maka bermulalah, itulah yang dikatakan akhir zaman. Sebab Nabi ialah Nabi akhir zaman, dengan makna Nabi berada di awal akhir zaman, sementara kita ni sedang berada di akhir zaman. Akhir zaman ni dia bagi pada tiga masa. Kita berada di 1/3 terakhir akhir zaman. Maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bakal melalui apa yang disebut dengan zaman munculnya alamat-alamat kiamat yang besar-besar. Itu situasi dia. Maka di akhir zaman, di hujung akhir zaman ni tidak ada yang dapat menyelamatkan kita melainkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bakal menyelamatkan kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang kasih kepadaku, dia akan bersama denganku dalam syurga nanti. Makna daripada hadis ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita dapat faham daripada hadis ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah keselamatan kita ialah kebersamaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kebersamaan kita dengan Rasulullah ialah merupakan munjiah, iaitu yang menyelamatkan kita. Selamat seseorang bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang itu diselamatkan daripada neraka. Faman zuhziha 'anil nar faqad faz. Siapa yang Allah elakkan daripada neraka, maka dialah yang berjaya. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keselamatan kita
di akhir zaman ialah pada kita mencintai Nabi kita. Maka dakwah yang Nabi bawa ialah dakwah cinta. Seperti mana slogan yang dibawa oleh Mujaddid di kurun ini, iaitu Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala, dengan ucapannya, da'watuna da'watul hub. Dakwah kita ialah dakwah cinta. Dakwah kita ialah dakwah menyeru kepada manusia di atas asas cinta. Mana-mana dakwah yang tidak berdiri di atas asas cinta, maka bukan itu dakwah yang dibawa oleh Nabi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita mesti memandang orang beriman ialah saudara kita, dan kita mesti mengajak manusia kepada agama ini dengan asas perasaan kasih sayang. Bila mana kita tengok orang yang duduk dalam kemaksiatan, maka yang kita nak ditimbulkan dalam hati kita, ya Allah, kesiannya kat mereka, ya Allah, kau bagilah hidayah pada mereka. Kemarin saya terlintas di depan ataupun melintas depan salah satu orang tua, pakai topi, cap, pakai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakai t-shirt dan pakai seluk Hawaii dan pakai kasut macam sport, tak sport tu, macam Nike tu, sedangkan dah tua. Yang timbul di hati saya, ya Allah, kesiannya kat dia dah tua. Cara hidup orang ni, kita tahu kata cara pakai tu melambangkan dia. Pakai topi sedangkan dah tua. Jadi dia tu melangsungkan cara pakai ketika dia muda dulu barangkali. Bila dia tua pun dia masih pakai macam tu juga. Maka kita sebagai pendakwah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mesti rasa kesian terhadap situasi manusia yang macam tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah Nabi kita SAW mengajak manusia kepada cinta. Pasal apa Nabi suruh kita cinta kat dia? Nabi kita SAW suruh kita cinta pada dia sebab dia akan balas cinta kita. Nabi suruh kita mencintainya sebab Nabi nak balas cinta tu. Sebab cinta ni sebenar-benarnya, Muhammad Sayyidina Muhammad, hakikat cinta kepada Rasulullah ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan mencintai Nabi setelah Nabi mencintai kita. Sebagai contoh, saya pernah hadir di majlis orang membesarkan Rasulullah. Dalam majlis yang hebat itu, hadirin dikejutkan dengan satu ucapan yang begitu menggetarkan. Kata ulama yang bercakap itu, dia kata, kita semua tidak dapat hadir ke majlis Rasulullah kalau kita tak dijemput oleh Rasulullah. Dari barangkali itu ucapan yang baru bagi setengah orang dan merupakan tazkirah bagi sebahagian orang. Kita tak dapat hadir ke majlis Rasulullah melainkan kita terlebih dulu dijemput oleh Rasulullah. Maka Nabi SAW dengan jemputan yang berbentuk maknawi telah menjemput insan-insan pilihan untuk hadir ke majlis Rasulullah. Bagaimana majlis Rasulullah itu? Rasulullah adalah majlis kita membanggakan Rasulullah sebagai
kekasih kita. Itulah majlis-majlis, kalau orang Melayu dia ada marhaban, dia ada berzanji, hari ni dia ada maulid, malam-malam tertentu orang buat maulid. Itulah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu majlis yang banyak disebutkan nama Rasulullah, majlis dipuji-puji Rasulullah, majlis dipuja-puja akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu, bila mana kita duduk dalam situasi itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka yang terhadir di hati kita ialah hadir Nabi dalam hati kita. Jadi bila mana situasi itu berlaku, dia sebenarnya dia mutabadilah. Maknanya kita ada rasa pada Rasulullah, Rasulullah pun ada rasa terhadap kita. Jadi begitulah dapat dipahamkan bahawa cinta pada Rasulullah itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cinta yang terlebih dulu Nabi mencintai kita sebelum kita mencintainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana boleh kita faham? Dapat kita faham macam ni. Nabi SAW ialah Rasulullah, iaitu utusan Allah, Allahumma salli Muhammad, yang Allah utuskan Nabi itu untuk umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, satu orang ayah yang buka bisnes. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bila bisnesnya membesar dan begitu melebar dan berjaya, ghalibnya setiap ayah yang buka satu empayar perniagaan besar, dia akan turunkan perniagaan ini kepada anak-anak dia. Betul tak? Jangan bamat kan? Begitulah satu orang guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang guru, dia buka satu pusat pengajian, Allahumma sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali dalam hati dia nak pondoknya berlangsungan. Legasinya tak mati sampai dia mati. Setiap guru itu akan melihat yang pertama sekali pada putera-putera dia. Siapa boleh langsungkan pondok? Kalau putera-puteranya bukan dalam izin Allah untuk melangsungkan pondok, maka Tok Guru akan cari menantu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pasti pondok itu berlangsungan. Itu dipanggil legasi. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah memulakan satu asas yang kukuh. Maka Nabi SAW yang merupakan insan yang Tuhan utus untuk menyelamatkan manusia daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah meletakkan satu asas yang kukuh untuk dipastikan Islam akan berlangsung sampai ke akhir zaman. Contoh, sahabat Nabi yang empat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar paling tua, Sayyidina Ali paling muda. Ketika Nabi nak hijrah ke Madinah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali ialah seorang remaja. Pada saat Nabi memulakan dakwahnya, Sayyidina Abu Bakar orang dewasa. Nabi umur 40 tahun, Sayyidina Abu Bakar umur 38. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala ialah budak. Sebab tu dakwah ni, orang laki-laki yang mula terima Islam ialah Sayyidina Abu Bakar. Orang perempuan yang mula terima Islam Sayyidina Khadijah. Budak yang mula terima Islam Sayyidina Ali.
Jadi maknanya begitu berjarak di antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Begitu susunan dia. Berpandukan hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaklah kamu semua berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang datang selepasku. Siapa khulafa'ur rasyidin? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Berperingkat-peringkat umur macam tu. Sebab ghalibnya orang yang lebih tua akan mati dulu, orang yang lebih muda mati kemudian. Maknanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Bakar muda dari Nabi 2 tahun. Ketika Nabi umur 63, Sayyidina Abu Bakar umur 61. Ghalibnya selepas Nabi wafat, dia boleh hidup lagi. Jadi dia hidup 2 tahun setengah lagi melangsungkan tugas Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya ketika menjelang umurnya 63 tahun lebih sikit, ketika tu barulah Sayyidina Abu Bakar wafat. Maknanya dia langsung legasi Rasulullah sikit lagi selepas Nabi kita wafat. Dia sambung pula oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lagi muda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wafat Sayyidina Umar dilangsung oleh Sayyidina Uthman. Dia lagi muda daripada Sayyidina Umar, lagi muda Sayyidina Ali. Dari berlangsunganlah masalah Sayyidina Muhammad, pemerintahan Khulafaur Rasyidin selama lebih kurang 30 tahun. 30 tahun ni ialah untuk memantapkan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab kemudian dilangsung pula oleh satu pemerintahan yang disebut dengan Khilafah Bani Umayyah. Dilangsung pula oleh Khilafah Bani Abbasiyah. Kemudian berdiri negara-negara Islam di negara Arab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Negara Arab ni ada yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di Afrika, di benua Afrika seperti Mesir. Kemudian di belah kita ni berdiri sistem khilafah juga yang didirikan oleh kerajaan Sharif Shah. Selepas jatuhnya kerajaan Abbasiyah tu, kerajaan Abbasiyah ni kerajaan Ahlul Baiti Rasulullah juga, keluarga Nabi juga sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian bila jatuh kerajaan Islam sallallahu alaihi wasallam Muhammad di Baghdad, berpusat di Baghdad, dah timbul pemerintahan yang sama di Nusantara. Maknanya jatuh langsung berganti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sampai hari ini Islam kita pegang. Orang Melayu merupakan bangsa dalam dunia yang paling banyak beragama dengan agama Allah, iaitu Islam. Walaupun orang Arab, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, memulakan permulaan agama ni, tapi majoriti yang beragama dengan Islam ialah orang Melayu Nusantara ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita yang duduk di akhir zaman ni, tak kira di Nusantara, tak kira di mana benua kita duduk, semua kita ada cinta dalam hati kita, iaitu mencintai Nabi kita. Uniknya cinta ini ialah mencintai yang tak pernah kita lihat wajahnya. Itu unik. Ghalibnya orang mencintai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sallallahu Muhammad wa zikrullah. La hawla wa la quwwata azim. La hawla wa la quwwata. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة عظيم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله العظيم ربنا صدق القيوم وآتي السلام والشرف إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Jadi uniknya cinta ini ialah kita mencintai yang kita tidak pernah melihatnya. Uniknya cinta ini ialah kita mencintai orang yang terlebih dulu mencintai kita. Maka Nabi kita SAW menggagaskan umatnya mencintai dia. Berpandukan hadis tadi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi menggagaskan satu cinta, iaitu siapa yang cinta pada aku, dia akan bersama denganku dalam syurga. Ini satu gagasan cinta agung, cinta yang sangat hebat. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sepanjang zaman, daripada zaman Rasulullah sampai zaman sahabat, sampai zaman kita duduk ni, sepanjang zaman ini syarat dengan kisah-kisah cinta umat kepada Nabi-Nya. Satu masa, iaitu pada hari pembukaan Mekah, dia panggil Fathu Makkah. Hari itu telah berlaku satu kebanjiran orang masuk Islam. Arus pada ketika itu ialah arus yang melanda manusia, sehingga tidak ada satu orang pun yang tidak terlepas daripada dilanda arus itu, iaitu masuk Islam. Manusia ni dia passion dia, masalah Sayyidina Muhammad, dia akan terkesan dengan suasana. Contoh, satu orang yang ambil periksa, tak kira apa periksa pun, bila nak keluar keputusan periksa salah Sayyidina Muhammad, maka ketika itu setiap orang akan rasa gemetar. Tuk. Sekalipun dia, kalau dia hari itu balik daripada periksa, mak dia tanya, macam mana abang boleh jawab?
InsyaAllah mak, insyaAllah mak. Esok balik pula periksa macam mana mak? InsyaAllah mak. Boleh jawab betul abang? Boleh mak, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Begitu yakin boleh jawab. Tetapi bila hari keputusan, waktu dia hari tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitu yakin memberi jawapan ya, insyaAllah, bila mana nak keluar keputusan periksa, dup, dup, dup. Bila pi ke sekolah nak ambil slip keputusan, dia tengok, bila kita tengok semua orang Sallallahu Alaihi Wasallam tak senyum, kita pun jadi macam mereka, tak senyum juga. Faham tak? Manusia ni dia akan terkesan dengan situasi. Sekalipun dia yakin sebelumnya, bila tengok orang tu dia kata ish, lulus tak lulus ha? Dia sendiri pun kata lulus pun tidak. Begitulah suasana pada hari pembukaan Mekah. Bila orang masuk Islam semua, tidak ada tidak satu orang pun ketinggalan untuk tak masuk Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu semua masuk Islam. Turut yang masuk Islam ialah satu orang yang bernama Abdullah, satu orang yang bernama Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Abu Quhafah ni ialah ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Abu Quhafah pun terkesan sama nak masuk Islam, iaitu ayah Sayyidina Abu Bakar. Bila dia nak masuk Islam, dia sampaikan hasratnya pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pimpin ayah dia jumpa Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Sayyidina Abu Bakar pimpin ayah dia untuk jumpa Rasulullah, untuk menghulurkan tangan, Nabi kita sambut dan nak ucapkan kalimah syahadah. Sampai-sampai di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi tengok Abu Quhafah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, Nabi kita senyum ceria. Sebab tidak ada perkara yang paling Nabi bahagia melainkan ada orang nak masuk Islam. Cara Abu Bakar main itu, Abu Bakar pun senyum, Nabi pun senyum. Cuma yang tak senyum Abu Quhafah. Pasal apa? Sebab dia buta kak. Dia orang pimpin, dia tak tahu cerita apa. Abu Quhafah ni buta. Bila sampai depan Nabi, duduk beradab, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Abu Bakar pun beritahu, ayah, depan kamu Rasulullah, depan ayah Rasulullah. Barulah Abu Quhafah macam tercari-cari. Nabi sambut tangan dia, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Ketika itu Nabi kata, wahai Abu Quhafah, ucaplah kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ikut Nabi suruh, dia pun patuh. Dia pun ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas dia mengucap tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seusai dia mengucap, Sayyidina Abu Bakar menangis. Bila Sayyidina Abu Bakar menangis, Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar, ma yubkika ya Abu Bakr? Kalau bahasa kita, Abu Bakar menangis pasal apa? Salah sebab. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alangkah baiknya kalau di tempat ayah aku ini ialah Abu Talib. Faham tak? Sebab Nabi dalam hidupnya, Nabi sangat mengharapkan Abu Talib mengucap dua kalimah syahadah. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak dengar, tak pernah dengar Abu Talib mengucap dua kalimah syahadah. Faham tak? Kalau kita biasa, masalah Sayyidina Muhammad, kalau situasi Sayyidina Abu Bakar kita duduk tu, tentulah tangisan kita rasa terharu soalan Sayyidina, sebab ayah masuk Islam. Kalau tanya siapa pun, jawapan sama, sebab terharu ayah masuk Islam. Tapi Abu Bakar tak. Dia tak baca diri dia baca Rasulullah. Tu dia panggil kedalaman cinta.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alangkah baiknya ke tempat ini ialah Abu Talib, sebab dia sangat faham perasaan Nabi SAW. Dia sangat tahu. Nabi sangat menginginkan Abu Talib masuk Islam. Allahu Akbar. Cuba tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh lain. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang bernama Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ni dalam perang Uhud, Nabi kita jatuh dalam lubang. Ketika Nabi jatuh dalam lubang, maka berselerak suara-suara yang kata Nabi dah wafat, Nabi dah dibunuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu tak ada orang yang sanggup menerima hakikat Nabi dah kena bunuh. Siapa nak terus legasi? Sedangkan umat masih perlu Rasulullah. Semua orang jadi lemah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi tak dibunuh, tapi Nabi jatuh dalam lubang yang dikorek oleh Quraisy. Nabi pula jatuh dalam lubang tu selepas Nabi dipanah dengan satu anak panah. Anak panah ni bukan buat daripada buluh mana. Anak panah ni dibuat daripada besi yang telah menyucuk pipi Rasulullah, dan begitu hentakan yang hebat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai geraham Nabi patah. Bayangkan geraham patah, geraham yang kuat tu patah. Jadi ketika tu pipi Nabi ni dicucuk dengan anak panah. Cuba bayang tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana nak cabut anak panah daripada pipi Rasulullah, dan darah merambuk. Darah tu berhamburan keluar. Habis basah baju Rasulullah dengan darah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itulah Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu, ketika dia nak cabut anak panah di pipi Rasulullah, dia tak cabut dengan tangan, tapi dia cabut dengan menggigit anak panah tu. Pasal apa? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia cabut dengan tangan, Nabi sakit tak? Nabi sakit. Dia tak sakit. Dia tak mau. Dia tak sakit. Nabi sakit, seorang-seorang dia tak mau. Dia pun sakit. Macam Rasulullah. Dia benar bukan boleh buat. Benar ni cinta. Akhir subhanallah, Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu, masalah Sayyidina Muhammad, menggigit anak panah dan tarik anak panah keluar daripada pipi Rasulullah sampai patah gigi Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Kepada sahabat Nabi tu cinta, sampai Nabi jamin dia akan masuk syurga. Sampai dah dapat nak naik pula. Nak naik tu bukan boleh, Nabi dah darah habis banyak, Nabi dah lemah. Para sahabat Nabi nak bagi Nabi naik, Nabi badan besar, nak tolak naik tak mampu. Jadi pada sahabat ni yang masuk dalam lubang masalah Sayyidina Muhammad, mereka bertinggung. Nabi disuruh pijak diri dia untuk dia nak angkat Rasulullah. Semua para sahabat Nabi bergabung untuk menyelamatkan kekasih Allah. Bila dah dapat naik pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salam Abang Mak kak. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana dah dapat naik pula, ia ambil tugas memapah Nabi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia orang pendek, orang rendah, nak papah Nabi yang tinggi. Macam mana salah Sayyidina Muhammad? Habis daya dia jengkek.
supaya dia dapat meninggikan diri dia. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada tu Quraisy ni dia nampak Nabi dah naik daripada lubang tu, mereka nak bagi Nabi mati, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka panah dan sahabat-sahabat ni melengkungi Rasulullah, jangan sampai panah tu kena Rasulullah, biar kena mereka. Maka gugurlah para sahabat di kaki Rasulullah, gugur di kaki Rasulullah. Nabi kata, aku jamin dia syurga. Sampai Sayyidina Ali karamallahu wajah, masalah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali karamallahu wajah, dia backup, dia panah. Sampailah masalah Sayyidina Muhammad di satu gua di Bukit Uhud. Tang itulah Nabi kita dibawa masalah Sayyidina Muhammad sampai Sayyidina Ali, dia panah. Sampai Quraisy tak mampu kejak lagi. Dalam itulah sampai tahun 2000 orang masuk ke dalam gua tu masalah Sayyidina Muhammad berbau wangi. Yang pernah hadir tu Syekh Aminuddin Abdul Rahim, Tok Guru kita masalah Sayyidina Muhammad. Hari ini dah tutup. Wangi tu wangi apa? Wangi darah Rasulullah. Inilah sepanjang zaman masalah cinta sahabat pada Rasulullah. Jadi kita ni masalah Sayyidina Muhammad, hari ni agama ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau nak padam, jangan di zaman kita. Kita sanggup mempertahankan agama ni walaupun ketitisan darah kita yang terakhir sekali. Demi agama ni, jangan runtuhkan agama ni. Agama ni kita mesti jaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena bela Rasulullah, pertahankan agama. Itulah dipanggil lambang cinta. Maka sepanjang zaman, gugur para syuhada sepanjang zaman, semuanya adalah demi cinta. Sebab kami, Allahumma Sayyidina Muhammad, tak mau padam agama ni di tangan kami, di zaman kami. Kalau nak padam agama ni zaman orang lain, zaman kami tak akan bagi agama ni dipadamkan. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Depa nak cuba padamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, tak akan dapat dipadam. Yang menjadi asbab kepada tak daripada agama Allah ialah mereka-mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, oleh kerana agama ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi yang bawa, jadi kita menggalas amanah bahawa kita tidak akan membiarkan agama ini diperkotak-katik oleh orang. Sanggup tak? Tak jawab ni. Kena bukti. Kena bagi bukti. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sepanjang zaman begitulah orang yang akan berada di front liner dalam mempertahankan agama sepanjang zaman. Kita mesti duduk di barisan paling hadapan sekali. Mati-matilah, dihina-dihinalah, dibunuh-dibunuhlah. Sebab 4 orang khulafaur rasyidin semua mati kena bunuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah jalan kita. Kita tak ada jalan kedua. Jalan yang ada hanyalah satu jalan. Jalannya telah dipersembahkan oleh generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai hari ini tak pernah habis-habis lagi. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka belajarlah daripada sejarah sampai mutaakhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai mutaakhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para ulama berjuang mempertahankan agama. Yang paling dekat dengan kita ialah Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi. Esok nanti kalau Tuhan izin buka balik sempadan talent tu, insya-Allah kita kena pi menzarahi makam Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini pejuang yang mempertahankan Kedah Darul Aman.
ulama yang baca kitab, yang menyusun kitab Syairus Salikin, kitab tasawuf besar tu, yang ditulis dalam bahasa Melayu, Syairus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi, dia korban di Thailand. Korban di Thailand. Waktu mana kena pancung, dipancung kepala dia ni, jatuh Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Karamah yang Tuhan bagi pada pecinta ni, pecinta Rasulullah ni. Kepala tu naik balik, duduk sambung balik di kepala dia, di badan dia. Pancung lagi, jatuh, naik lagi di tengkok dia. Sayyidina Muhammad. Pancung lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Naik lagi di tengkok dia. Karamah. Pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akhirnya siam tekan kepala dia masalah Sayyidina Muhammad, maka tak naik dah. Sampai hari ini kepala tu masih ada di muzium Thailand. Kata orang yang pernah pergi ziarah kepala dia ialah Tun Dr. Mahathir Salah Sayyidina Muhammad. Yang hebatnya, darah itu masih mengalir darah, kepala itu masih mengalir darah. Berarti mereka tak mati, mereka masih hidup. Cuma hidup dengan cara-cara yang hanya yang mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang cinta pada Rasulullah ini mesti ada sifat pengorbanan. Kalau tak ada sifat pengorbanan, bohong cintanya pada Rasulullah. Ya, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka daripada cinta itulah kita semua akan dipandang oleh Rasulullah. Sebab itu Nabi kata, la yara wajhi salah satu anfus. Tidak akan melihat aku 3 jenis orang. 3 jenis orang ni tak akan tengok muka aku. La yara wajhi. 3 jenis orang ni tak akan tengok muka aku. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-aqu li walidayhi, iaitu orang yang derhaka kepada kedua ibu ayahnya. Nabi kata, takkan tengok muka aku. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, man lam yusalli alayya hina yuzkaru ismi baina yadayhi. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang tidak membalas balik selawat kepada aku ketika orang mengucapkan aku di hadapan dia. Bila orang sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katalah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Kalaupun orang tak kata sallallahu alaihi wasallam, orang hanya kata Nabi Muhammad, kita sambung sallallahu alaihi wasallam. Bila orang sebut khairul bariyah, kita faham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi khalaqtaha min nur, kita faham kata Taha tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, kita tulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tulis mulut kata sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa dia sebut nama Nabi depan dia, dia tak balas balik selawat kepada Nabi, Nabi kata orang tu tak tengok wajah, tak akan tengok wajah aku. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga ialah yang Nabi, orang yang tak tengok muka Nabi ialah at-tariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku. So nak peringat semua anak-anak ni, mayang di musalla tu jangan pakai baju Melayu, pakai jubah warna pun tak apa, pakai jubah, serban kena pakai. Kalau kamu tak pakai macam tu, kita nak pakai macam ni di mana lagi? Betul bagi jawapan. Kalau tak pakai serban mayang, kalau tak pakai jubah pis mayang, kamu nak pakai di mana lagi? Di rumah kamu tak pakai dah macam ni. Di sinilah kita nak pakai. Allahumma salli ala Sayyidina. Ni benteng kita, ni kubu kita. Jangan sampai kubu kita dicerobohi, ditembusi oleh orang. Tegak sunnah. Allahumma salli. Ingat Rasulullah. Barangkali orang perempuan kalau boleh pakai serban juga kan. Tak boleh ya. Ni hak boleh pakai serban, tak pakai serban ni. Pakai serban. Semayang pakai serban lebih baik daripada semayang tak pakai serban 70 kali.
Sembahyang yang pakai serban tanpa berserban lebih baik daripada sembahyang yang tak berserban 70 kali. Dia ni cerita ni, ustaz kata macam ni, kamu rasa macam mana? Salah senang. Hadirin semua rasa macam mana? Yang melihat rasa macam mana? Kalau kita tak rasa apa, berarti hati kita dah mati. Kita tak hidup. Kalau ustaz kata macam ni, kamu sambut, insya-Allah hati kamu hidup. Salah senang Muhammad. Terlepas pahala ni kira musibah besar. Sebab itu kata Al-Imam Ibnu Abil Bar, laisatil musibatu man faqada al-habiba walakinnal musibata man faqada al-thawaba. Bukan musibah siapa yang kehilangan kekasih, tapi musibah ialah siapa yang kehilangan pahala. 70 kali lebih baik daripada sembahyang tak pakai serban. Tiba-tiba kamu terlepas benda tu. Tu musibah. Patut kena sedih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang tak bawa sugi. Sembahyang bersugi lebih baik daripada sembahyang tanpa sugi 70 kali juga. Terlepas kelebihan tu. Bukan nak sembahyang kali yang kedua kot. Bila orang dah angkat takbir dah, kita angkat takbir juga, kita sembahyang tu dah terlepas 70 kali lebih baik. Musibah. Jadi musibah bukan siapa kehilangan kekasih, musibah siapa kehilangan pahala. Satu ulama tu waktu Ustaz mengaji dulu, Tok Guru cerita, dia turun daripada surau nak balik ke rumah dia tersarut kasut kaki kiri. Sepanjang jalan menangis saja. Anak murid ikut, kenapa Tok Guru menangis? Kata Tok Guru, tersarut kasut kaki kiri. Macam mana boleh menghayati? Jangan ketinggalan semua sunnah Nabi. So, nak tidur macam mana malam. Nak makan macam mana. Nak pakai macam mana. Pada hari Jumaat, jangan sekali-kali pergi mayang Jumaat pakai baju warna. Pakai warna putih saja. Sebab Nabi tak tinggal. Orang cinta pada Rasulullah SAW, dia akan ikut serapat habis yang mampu dia boleh ikut. Sekalipun nak ikut semua kita tak mampu, tapi kita akan usaha ikut sehabis-habisnya sebab kita cinta kepada dia, Rasulullah. Jadi kita harap insya-Allah balik kita ni kita mendapat rahmat, dengan sebab kita nak meneruskan legasi orang-orang yang mencintai Nabi di akhir zaman. Jadi walaupun Nabi kita tak pernah tengok, tapi kita rasa cinta pada Rasulullah melalui yang kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit yang sampaikan itu memberi suatu input yang baik dalam diri saya dan semua yang bersama pada malam ini insya-Allah. Terima kasih pada pihak penganjur yang bersama, yang menganjurkan balik Cinta Agung kuliah online pada malam ini. Masalah Sayyidina Muhammad. Nama apa tu tak nampak, respect tak bawa pula. Nama apa tu sahabat kita ni? Ya, Syahdan. Ni sahabat kita ni seorang ni, yang bawah ni. Nama apa? Berkenal diri sikit. Nama apa? Ramai ni. Ya, nama apa? Yasir. Oh, Yasir ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Malih ni mendapat rahmat dengan berkat Yasir. Dialah jadi penganjur kita. Jazakumullah khair insya-Allah. Moga dia berkati umur, dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia dalam taat insya-Allah. Nanti esok ada kesempatan mai ziarah pondok kami. Insya-Allah. Lepas PKP esok jemput ziarah pondok kami. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Jadi setakat tu dulu balik kita pada malam ni. Saya ada apa yang saya nak kata? Nak minta bangun doa sikit. InsyaAllah. 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 Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma khtim lana bis sa'adati allati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fil ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habib nabiyyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fina. Allahumma habib nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fina. Allahumma habib nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum insyaallah. Sehingga jumpa lagi باذنillah insyaallah.